Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk teruskan kehidupan sehinggalah kita dapat bertemu dengan Ramadan pada kali ini, insya-Allah. Jadi di kesempatan yang ada ini saya ingin berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan puasa, iaitulah tentang sebab-sebab yang membolehkan untuk berbuka. Disebutkan di dalam kitab fiqh berkenaan dengan sebab-sebab yang membolehkan berbuka ini terbahagi kepada beberapa golongan. Pertama, golongan yang sakit. Golongan yang sakit ini adalah merupakan golongan yang diberikan kelonggaran untuk berbuka melihat kepada jenis sakit yang dihidapi. Di antaranya dibolehkan berbuka untuk orang yang sakit bila mana sakit tadi dia menghadapi masalah yang sukar untuk berpuasa tetapi tidak ada mudarat untuk dirinya. Dia sukar berpuasa tapi tidak mudarat, maka diharuskan dia diwajibkan dia berbuka, diwajibkan dia berpuasa. Manakala kalau sekiranya dia menghadapi masalah sukar untuk berpuasa dan dia juga akan menghadapi mudarat sekiranya dia terus berpuasa ketika sakit, maka ketika itu dia dibenarkan, diharuskan untuk berbuka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang bila mana dia sukar untuk berpuasa dan dia tidak boleh untuk meneruskan puasanya, yang pastinya bila dia terus berpuasa akan menghadapi mudarat, maka pada ketika itu jugalah maka dia diharuskan untuk berbuka. Jadi bagi golongan yang sakit ini, maka secara umumnya sekiranya sakitnya seperti sakit-sakit biasa seperti selsema, batuk, demam dan sebagainya, maka sekiranya dia masih lagi boleh berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Oleh yang demikian, kita tengok seterusnya untuk golongan yang kedua yang diharuskan untuk berbuka, iaitulah golongan yang bermusafir. Syarat untuk bermusafir ini terbahagi kepada dua. Pertama, mestilah musafir yang jauh, yang mana kilometer yang telah ditentukan untuk dua marhalah musafir yang jauh ini iaitulah sebanyak lebih kurang 90 kilometer. Dan musafirnya tadi adalah musafir dengan tujuan yang harus, bukan dengan tujuan yang maksiat. Dan seterusnya golongan yang ketiga yang dibolehkan untuk berbuka ialah bagi mereka-mereka yang hamil dan juga menyusukan anak. Jadi bagi golongan yang hamil dan menyusukan anak, maka golongan ini dibolehkan untuk berbuka dan mengikut pendapat yang masyhur di kalangan Imam Syafi'i bahawa bagi yang hamil sekiranya dia berbuka kerana bimbang terhadap keselamatan dirinya, maka dibolehkan dia untuk berbuka dan dia mestilah dan dia diwajibkan untuk qada. Manakala sekiranya dia berbuka kerana bimbang terhadap anaknya, maka pendapat ulama mengatakan bahawa dia harus berbuka dan wajib kepadanya qada dan juga fidyah. Apa yang dimaksudkan dengan fidyah? Fidyah adalah memberi makan kepada fakir miskin, iaitulah makanan ruji, negara tersebut, dan mestilah dibayar mengikut kadar cupak dan hari yang ditinggalkan. Satu cupak, satu hari. Dan seterusnya kita tengok kepada pesakit yang sakit tadi, dia ada beberapa kategori yang diiktirafkan sebagai pesakit, di mana pesakit tadi mestilah dia merasakan, dia ijtihad sendiri, dia merasakan sekiranya dia terus berpuasa maka dia akan lebih mudarat sakitnya ataupun lambat untuk sembuh, maka dengan sebab itu dia dibenarkan untuk berbuka. Dan seterusnya pesakit yang sekiranya dia ini boleh berpuasa, maka sebaik-baiknya dia teruskan berpuasa. Jadi seterusnya yang perlu kita nak fikirkan, yang perlu kita nak ingat, yang perlu kita tahu berkenaan dengan hukum hakam berpuasa ini adalah untuk pesakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Baik, seterusnya insya-Allah kita akan melihat kepada
golongan yang dibenarkan untuk meninggalkan puasa. Golongan ini terbahagi kepada dua golongan, iaitulah golongan yang sakit tidak ada harapan sembuh, dan yang kedua orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Bagi golongan yang sakit tidak ada harapan sembuh, maka dibenarkan dia untuk berbuka, boleh meninggalkan puasa. Dan bagi orang-orang yang tua, yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh, sekiranya dia terus dengan sakitnya sampailah dia meninggal dunia, maka hendaklah ahli keluarganya berusaha untuk membayar membayar puasanya dengan qada, ataupun sekiranya ada di kalangan sahabat-sahabat yang hendak tolong untuk berpuasa, maka dengan izin waris ataupun wasiat daripada si mati. Dan sekiranya si waris tidak membenarkan kepada orang lain untuk berpuasa menggantikan puasa yang ditinggalkan oleh pesakit tadi, maka waris mestilah berusaha untuk membayar fidyah kepada si mati yang telah meninggalkan puasanya disebabkan sakit yang tidak ada harapan sembuh tadi. Maka harta yang dikeluarkan untuk membayar fidyah tadi adalah daripada harta si mati. Maka dengan sebab itu kita perlu faham bahawa bila seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan kita belum lagi boleh untuk dibahagikan sesama ahli keluarga, melainkan setelah kita selesaikan dulu beberapa hutang, iaitulah hutang yang utama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya seperti puasa. Seterusnya golongan yang kedua yang dibolehkan meninggalkan puasa Ramadan, kalau tadi pesakit yang tidak ada harapan sembuh, dan yang kedua adalah orang tua yang tidak boleh untuk berpuasa, yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi golongan yang kedua ini, orang tua yang tidak boleh berpuasa, maka tentulah dia tidak mampu lagi untuk nak mengqadakkan puasanya. Maka telah disebutkan oleh ulama bahawa golongan ini mestilah hanya sekadar membayar fidyah pada hari-hari yang ditinggalkan. Tentunya hari-hari yang ditinggalkan mungkin sampai sebulan yang dia telah tinggalkan puasa tadi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita supaya untuk menggantikan, untuk membayar fidyah kepada orang-orang yang meninggalkan puasa disebabkan sakit ataupun disebabkan uzur yang tidak uzur disebabkan tua dan sebagainya. Seterusnya saya ingin menyentuh dalam hukum hakam di sini, iaitulah berkenaan dengan orang-orang yang mungkin permasalahan di luar sana ingin bertanyakan tentang berkaitan dengan pesakit-pesakit asma yang terpaksa menggunakan inhaler dalam waktu yang panjang. Seandainya dia tidak menggunakan inhaler, kemungkinan dia tidak dapat untuk meneruskan kehidupan ataupun mungkin sakitnya semakin teruk. Maka mengikut pendapat ulama yang mutaakhir ini, pendapat Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahawa harus bagi pesakit asma yang tegar untuk menggunakan inhaler bagi meringankan ataupun boleh mengurangkan rasa sakit, dan dibenarkan untuk dia meninggalkan puasanya, dan pada masa yang sama hendaklah dia membayar fidyah. Tidak perlu qada kerana dia merupakan pesakit asma tegar, berbanding dengan pesakit-pesakit lain yang mungkin selepas daripada sakitnya sembuh, dia boleh untuk mengqadakan puasanya. Jadi apa yang perlu kita faham di sini lagi, iaitulah di antaranya lagi pesakit hemodialisis yang terpaksa melakukan hemodialisis pada setiap hari selang sehari. Maka juga pesakit-pesakit ini dibenarkan untuk berbuka, dan sekiranya dia mampu untuk qada, maka dia dibolehkan untuk qada. Tetapi sekiranya dia tidak mampu untuk mengqadakan puasanya, maka dibenarkan untuk dia membayar fidyah. Jadi secara kesimpulannya, apa yang perlu kita faham di sini ialah orang-orang yang meninggalkan puasa disebabkan kerana sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dibenarkan untuk dia meninggalkan puasanya, dan dia hendaklah membayar fidyah pada hari-hari yang ditinggalkan. Manakala pesakit yang masih lagi ada peluang untuk sembuh, dibolehkan dia untuk berbuka, tapi dalam masa yang sama dia juga kena qada, dan sekiranya dia tidak mampu untuk qada, hendaklah dia membayar fidyah.
Dan begitu juga bagi orang yang meninggalkan puasa, sekiranya dia telah melanggar tahun Ramadan hingga sampainya Ramadan yang berikutnya, maka hendaklah dia membayar fidyah dan juga qada puasanya. Begitulah seterusnya apa yang perlu kita faham berkenaan dengan pesakit-pesakit di luar sana yang mungkin mempunyai masalah ataupun kemusykilan terhadap puasa yang dilaksanakan. Wallahu a'lam. Pada itu aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.